Buletin Didik bersama saya Tarushdi Muhammad Azir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ketua Pengarah Pendidikan Datuk Nur Zamani Abdul Hamid melakukan kunjungan ke Sekolah Menengah Kebangsaan Kampung Jawa Selangor untuk melihat persediaan pusingan akhir World Best School. Datuk Nur Zamani turut mengambil kesempatan melihat pelaksanaan konsep Sekolahku Sejahtera. Datuk Nur Zamani turut mengambil kesempatan melihat pelaksanaan konsep Sekolahku Sejahtera. Hadir sama dalam lawatan kerja terbabit Pengarah Bahagian Sukan, Kurikulum dan Kesenian Dr. Latif Muhammad serta pegawai-pegawai kementerian. Selain itu, Datuk Nur Zamani juga melawat murid berkeperluan khas MBK Sekolah Terbabit. Antara aktiviti yang dilaksanakan oleh murid terbabit ialah pemprosesan bongkah cendawan, pembuatan roti serta penggunaan abjad Braille. Harga susu formula dan akses makanan sumber protein untuk tumbesaran kanak-kanak menjadi fokus utama Jawatankuasa khas memerangi masalah beban berganda mel pemakanan dalam kanak-kanak di Malaysia. Ia disebabkan harga sumber kepada makanan itu yang tidak menentu dalam pasaran ketika ini. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin berkata pihaknya meminta jawatankuasa itu untuk memberi tumpuan kepada permasalahan terbabit memandangkan kadar bantuk dalam kalangan kanak-kanak di negara ini semakin meningkat dan membimbangkan. Isu yang berkaitan dengan nutrisi ataupun isu pemakanan ini akan ditangani dalam jawatankuasa ini, termasuklah penyediaan makanan dan juga akses kepada makanan yang mencukupi untuk kanak-kanak. Ini termasuklah juga kita memastikan ketersediaan dan akses harga makanan daripada sumber protein susu yang mampu milik. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian program media #Anak Malaysia Sihat di Putrajaya siang tadi. Jelasnya, negara sedang berdepan masalah beban berganda mel pemakanan di mana terdapat peningkatan masalah kekurangan pemakanan dalam kalangan kanak-kanak bawah 5 tahun serta peningkatan kadar obesiti dalam kalangan dewasa. Berikutan itu, KKM menyasarkan untuk menurunkan kadar bantuk dalam kalangan kanak-kanak kepada 8% menjelang 2030 berbanding 21.3% yang dilaporkan pada 2019. Kurangnya minat dalam kalangan murid terhadap pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM kekal menjadi satu isu besar terutamanya di luar bandar. Mahu pelajar memahami bahawa STEM adalah subjek yang mudah dan menarik, Sekolah Kebangsaan Sungai Saleh di Serdang Bandar Baharu Kedah mengambil inisiatif mewujudkan bas STEM Center. Guru besarnya Ramli Muhammad Sa'ad berkata idea pembangunan pusat pembelajaran interaktif itu terhasil selepas pihaknya berdepan kekangan kawasan yang terhad. Selain menjimatkan ruang, ia dilihat membentuk kelainan dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Ya, istimewanya bas ni dia merupakan sebagai satu pusat rujukan. Yang mana dalam bas ini kita cuba mempamerkan apakah yang boleh memberikan keseronokan pada mereka dan mereka melihat bas ini STEM ini merupakan sesuatu mata pelajaran ataupun indikator yang mudah bagi mereka. Jadi kita harap ia akan menarik minat dan memberi pendedahan lah untuk mereka lebih jauh dalam bidang STEM. Yang saya tengok KPM semakin menjadikannya sebagai satu mata pelajaran ataupun subjek yang sangat penting pada masa akan datang. Tambahnya, bas STEM Center ini dapat membantu mempercepatkan pengembangan minat serta bakat murid melalui STEM. Ia juga menghimpunkan kepakaran hasil kolaborasi bersama Politeknik Tunku Sultanah Bahiyah EdTech Mahang serta Pusat Sains Negara Wilayah Utara dan akan dikembangkan kepada agensi lain termasuk UniKL. Mula-mula dia rasa takut. Lepas tu bila Ustaz ajak, lama-lama dia rasa boleh lah. Apa yang boleh tu? Yang boleh untuk kontrol. Lepas tu untuk reka robot tu. Dulu minat tak sains? Dulu tak. Lepas tu sekarang? Sekarang mungkin jadi minat lah. Seronok lah sebab selalu dapat main belajar. Belajar apa? Belajar sains, belajar robotik. Benda ni benda yang baru ke macam mana? Bagi saya benda yang baru. Untuk rekod, pihak SKSS akan melakukan kemaskini bahan pameran setiap 6 bulan dan bersedia untuk membuka pusat STEM ini kepada sekolah sekitar daerah Kulim Bandar Baru bagi tujuan kolaborasi.
Remaja dan dunia pemotoran tidak dapat dipisahkan, namun perlu diakui sukan pemotoran adalah bidang yang sangat mencabar, khususnya dari segi aplikasi teknologi, kejuruteraan, kenderaan dan pengurusan perniagaan. Kesemua itu menjadi elemen kritikal dalam pembentukan bakat tempatan yang berkemahiran dan berkebolehan tinggi. Di bawah program peneraju Skilling Perantisan Pemindahan Teknologi atau Teknologi Transfer Apprenticeship Program, 95 pelajar telah memulakan pengajian program pembangunan modal insan yang direka untuk meningkatkan kemahiran automotif dan pengetahuan bakat tempatan melalui perantisan dalam bidang sukan pemotoran. But looking at already the selection of talents that we have run through, I believe that this batch will be a higher level of outcome than what we had before. Well, the level is going to be higher. There's two categories as to postgrad students and also students that are fresh out of school. It does not matter. It matters on your skill and your level of creativity of how we can push the automotive industry forward. Di bawah kelolaan pihak Pesona Energi Sendian Berhad dengan kerjasama Yayasan Peneraju Pendidikan Bumi Putra, program Link TTAP memberi pendedahan kepada perantis atau pelajar dengan pemahaman asas tentang prinsip kejuruteraan dan pengurusan dari segi teori serta praktikal dalam sukan pemotoran. Ia bagi mempercepatkan pembangunan kemahiran, pengetahuan dan pengalaman pelajar. They would expected to share their knowledge, their experience, to innovate and also to be an eye-opener to the local scene. I would say to them, there's no shortcut. It's a long way. You need to try your best. This is an opportunity for you to be at your best. Selain itu, program ini membantu bakat tempatan bagi mengendalikan pasukan perlumbaan dari awal hingga ke peringkat antarabangsa. I love cars, especially Formula One, how it works, how the aerodynamics works, how the engines works. People look at women is not strong enough to handle cars and all, but I think we need to change that. Everything on car I like, from interior and exterior also. I'm expecting this program can make me increase more knowledge, and then I think this program can make opportunity for me to grow up to another level. Program ini bermula tahun lalu dengan melatih 4 pelajar di peringkat antarabangsa, manakala pada tahun ini 5 pelajar akan ditempatkan di luar negara, sementara 95 lagi akan memulakan program di dalam negara. Melalui program Link TTAP di luar negara, pelajar akan diberi pendedahan secara langsung melalui peluang pekerjaan sebagai juruteknik atau jurutera perlumbaan di FIA World Endurance Championship WEC dan perlumbaan lemak Eropah bersama pasukan terkemuka iaitu Jota dan Virage. Bertemu kembali. Dengan hanya melihat warna, lambang dan simbol, seorang kanak-kanak berusia 2 tahun mampu mengenal pasti 241 bendera beberapa negara. Kemampuan luar biasa si cilik ini turut mendapat 2 pengiktirafan bertaraf dunia oleh Colin Book of World Records dan Jacob Book of World Records. Divakshan Divakumaran berusia 2 tahun 8 bulan menjadi individu termuda di dunia yang mampu menghafal 241 bendera. Bakat dan kebolehannya itu disedari oleh ibu bapanya sejak dia berusia 1 tahun lagi. Kita memang encourage dia daripada dia tengok unnecessary cartoon. So kita biasakan dia on belajar benda ni. Tanpa paksaan, dia suka sangat tengok warna-warna, so that's how dia start belajar lah. Dengan kebolehannya, adik Divakshan dianugerahkan 2 pengiktirafan iaitu individu termuda di dunia dan pertama di Malaysia yang menghafal bendera beberapa negara dalam kategori terbuka tanpa pengiraan masa. Very important as a Malaysian, proud to be a Malaysian. Jadi budak yang Divakshan Sugumaran itu, jadi kita berbanggalah daripada as a keluarga Malaysia, kita sama-sama berbangga. Jadi mungkin masa akan datang yang ramai yang boleh buat ini. Bagi lepasan CJ Pelajaran Malaysia SPM, pastinya ramai yang tercari-cari apakah laluan tepat untuk mereka mencapai profesion diimpikan. Kepada yang mahu menjadi peguam, ini sedikit perkongsian seorang pemuda yang mengabdikan diri dalam dunia guaman selama 6 tahun.
Berpaksikan minat dan kesungguhan, kerjaya peguam amat menuntut integriti tinggi, kesabaran dan ilmu pengetahuan yang luas. Tugas seorang peguam adalah membela anak guamnya di mana-mana mahkamah yang mempunyai bidang kuasa terhadap kes yang dibicarakan. Pastinya untuk menceburi bidang ini, pelajar harus memiliki sekurang-kurangnya ijazah sarjana muda undang-undang dan perlu mengikuti 9 bulan latihan dalam kamar atau chambering sebelum melayakkan diri menjadi peguam. Jika bermula selepas SPM, pelajar perlu menghabiskan tempoh pengajian sekurang-kurangnya 5 tahun di universiti. Langkah pertama yang terbaik dan paling pantas dan paling efisien dan mudah saya katakan, isilah peluang kemasukan ke asasi undang-undang. Tak silap saya, setahu saya asasi undang-undang di Malaysia ada 2 saja. Asasi undang-undang UiTM dan asasi undang-undang UIA. Di situ anda akan dapat satu kita berkata macam fast track lah. Setahun terus masuk ke degree undang-undang. Tapi seandainya anda tidak dapat asasi undang-undang, anda juga boleh masuk diploma pentadbiran awam ke, diploma yang lebih general, tapi serta certain qualification lah you kena achieve terlebih dahulu. After that you kena apply land degree undang-undang di universiti tertentu lah. Selepas mendapat lesen amalan, seseorang itu boleh bekerja sebagai peguam di sebuah firma undang-undang dan naik pangkat secara beransur-ansur atau membuka firma guaman sendiri dengan seorang atau lebih rakan sekerja. Lebih daripada itu, mereka juga boleh mengamalkan profesion guaman secara bebas. Bagi saya, kerja seorang peguam ini adalah fardu kifayah. Kalau orang lain tak buat, saya kena buat. Sebab apa? Bagi saya, seandainya orang itu tidak bersalah, dia dituduh di mahkamah, tidak ada seorang pun membelanya, adakah itu keadilan namanya? Tidak bagi saya. Tugas kami sebagai seorang peguam, hadir ke mahkamah, membuktikan kes kami. Bersalah atau tidak bersalah itu bukan tugas kami ataupun tugas pendakwa raya, tugas hakim untuk menentukan. Berdasarkan apa? Berdasarkan bukti-bukti, keterangan-keterangan yang ditunjukkan dalam mahkamah. Itulah tugas seorang peguam. Berpengalaman 6 tahun dalam bidang ini, Syed Muhammad Anwar adalah seorang peguam bela yang juga peguam cara dan peguam syari'i yang telah mengendalikan lebih 100 kes dengan kebanyakannya melibatkan kes jenayah iaitu bunuh, rasuah dan jenayah seksual. Pencemaran udara dan air antara isu alam sekitar yang sering dihadapi rakyat negara ini. Impak negatif terhadap kehidupan di kawasan tercemar juga menjadi ancaman utama saban tahun. Justru pembangunan teknologi kos rendah berimpak tinggi dilihat mampu membawa perbezaan kepada situasi ketika ini. Antara yang boleh dipertimbangkan penggunaan teknologi drone yang mampu mengesan pencemaran di udara dan sungai dengan kos yang rendah. Itu antara inovasi yang dibangunkan warga Fakulti Sains Teknologi FST Universiti Kebangsaan Malaysia dalam usaha melestarikan alam sekitar. Dengan kemampuan mengesan pelbagai elemen, data kualiti udara dapat dikumpul dan dianalisa. Pengguna ataupun pihak kilang tu dia boleh monitor. Dia boleh tahu kalau dia punya kilang membebaskan lebih pada tahap yang ditetapkan oleh Jabatan Alam Sekitar, so drone ni akan notify direct kepada apps di dalam handphone kita. Jelasnya, teknologi itu juga berjaya mengesan pencemaran di Sungai Langat Selangor sebelum ini. Namun apa yang lebih penting, kesedaran orang ramai dalam kepentingan menjaga alam sekitar terutamanya sungai. Justru UKM turut tampil menganjurkan program It's Time for Our River yang dihadiri lebih 300 penuntut dan orang awam semalam. Jadi kita bermula dengan denai sungai yang kelima. Di sini beberapa tahun lalu dan kita akan tingkatkan daripada denai sungai kelima, kelas kelima jadi kelas keempat, kelas ketiga, kelas kedua dan mungkin insya-Allah dalam tempoh terdekat ni kita sampai ke kelas yang lebih baik daripada keadaan semasa lah.
Tidak hanya warga tempatan, aktiviti gotong royong membersihkan kawasan sungai berhampiran kampus UKM itu turut menarik perhatian penuntut antarabangsa. Sungai sebenarnya adalah penting untuk dijaga. Sebab kalau tak ada sungai, kita tak ada air bersih. Itulah masalah yang tengah dihadapi di Malaysia ini. Memang ini sebenarnya first time saya buat aktiviti outdoor masa saya di fakulti ataupun di kampus. Jadi memang saya excited lah. And this cleaning activity, this environmental ecology of the Malaysia, we are the Pakistani people, we are group of Pakistani students over here, and we want to serve, we want to give something back to Malaysia, because Malaysia has given us too much. Program ini dilihat sebagai wacana yang diperluaskan dalam meningkatkan kesedaran masyarakat bahawa sungai adalah sumber penting negara. Pusat Sains Negara dengan kerjasama Pusat Sains dan Kreativiti Terengganu menganjurkan program Singgah Sains Terengganu 2022. Program ini disertai keluarga Malaysia dalam kalangan murid prasekolah, sekolah rendah dan menengah, pelajar institusi pengajar tinggi, ibu bapa serta warga pendidik. Hadir merasmikan program Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Haji Ahmad Amzad Hashim. Dalam ucapannya, beliau berkongsi, program ini dapat memperkasakan pembudayaan sains, teknologi dan inovasi tanpa mengira latar belakang. Ia dilihat mampu menjadi pemacu ke arah membina bakat bidang-bidang berkenaan selari dengan keperluan revolusi industri 4.0 yang memfokuskan kepada kemajuan ekonomi berasaskan pengetahuan. Pada majlis perasmian itu, pameran Mobile Thematic Exhibition MTE bertemakan dunia galaksi turut diperkenalkan. 9 set bahan pameran modular berkonsepkan fizik astronomi ditempatkan di Pusat Sains dan Kreativiti Terengganu bagi tempoh 2 tahun. Pameran dunia galaksi yang dibangunkan oleh Pusat Sains Negara ini berkonsepkan fizik astronomi dengan keluasan 300 meter persegi. Ia dilengkapi persekitaran interaktif, bahan pameran hands-on, teks saintifik dan maklumat berbentuk grafik bagi menarik minat orang ramai mengenai STI. Hai adik-adik, hari ini cikgu akan tunjukkan satu faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang. Semakin berkurang jarak objek dari sumber cahaya, semakin bertambah saiz bayang-bayang. Selamat mencuba. Sukan. Menjelang kejohanan badminton terbuka Malaysia 2022 yang bermula esok ketika undian tampak seimbang buat sebahagian besar pemain negara meniti pusingan pertama, undian membabitkan beberapa beregu lelaki negara nyata mencabar apabila mereka terpaksa berdepan pemain-pemain utama dunia. Gandingan Goh Wei Shem dan Loh Juan Shen akan menentang beregu ke-7 dunia Fajar Alfian Muhammad Rian Adianto dari Indonesia. Begitu juga beregu muda Man Wei Chong Ti Kai Yun yang diundi menentang beregu India Satu Sairaj Raki Reddy dan Chirag Shetty yang menduduki tangga ke-8 dunia. Manakala bagi sandaran Aaron Chia So Hui Yi, mereka bakal berdepan beregu nombor 22 dunia dari Jepun Akira Koga Taichi Saito. Rasanya mesti tak senang lah sebab semua international player pun. So saya rasa kita fight lah. Ini chance untuk kita. Kita pun tak fikir banyak sangat, kita cuma main kita punya best sebab semua opponent sekarang pun semua kuat. Apapun pengarah kejurulatihan beregu Rex Siminaki menjelaskan semua pemain beregu lelaki sudah bersedia. Cuma yang membimbangkan pasangan Man Wei Chong Ti Kai Yun yang telah berehat hampir sebulan akibat kecederaan. Kerja-kerja akhir persediaan Axiata Arena Bukit Jalil berjalan lancar dan semua bersedia menganjurkan kejohanan tumpuan dunia minggu ini. Terengganu mendominasi kejohanan memanah kebangsaan Seri 2 menerusi kejayaan meraih 4 pingat emas. Mereka memenangi acara recurve wanita berpasukan serta kompang lelaki dan wanita berpasukan. Muhammad Saiful Islam Muhammad Rizwan melengkapkan senarai 4 emas Terengganu selepas mengungguli acara recurve lelaki individu.
Kejohanan yang berlangsung selama 6 hari di Lapang Sasar Arena Emas di Skudai mempertandingkan 15 acara dengan 14 pasukan mengambil bahagian. Terengganu paling unggul mengumpul keseluruhan 9 pingat dengan 4 emas yang dibenangi meletakkan mereka di kedudukan teratas. Paling teruja Muhammad Syafiq Ma'arifin yang mengetuai skuad kompaun lelaki Terengganu bersama Hazmi Aisar dan Muhammad Amar Muhammad Amin selepas menghadiahkan pingat emas. Performance tim dah lama tak naik podium. Ni setelah sekian lama dapat emas dan sangat happy lah. Sebelum ni saya pernah pergi SEA Games dan bulan depan saya akan pergi ke Thailand untuk AUG. Dengan pengalaman yang ada, saya akan guna sebaik mungkin. Selangor pula muncul pasukan kedua terbaik meraih 6 pingat termasuk 2 emas menerusi kategori bebo lelaki individu dan berpasukan. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang berkongsi tempat ketiga bersama Sabah ceria mengungguli acara kompaun lelaki dan wanita individu menerusi Muhammad Daniel Hakimi Sohib dan Nur Nisa Alia Muhammad Razif. Turut meraih pingat emas pemanah kebangsaan yang mewakili Masum Syakira Masyayikh. Perasaan saya macam okey lah sebab saya pergi ke game ni pun hanya untuk pendedahan. Selepas ni saya ada game yang paling besar iaitu Asian University Games. So mungkin game ni sebagai saya nak tengok saya punya tahap lah prestasi saya. Pasukan Johor Jewels mengesahkan status laku juara Liga Super Bola Jaring NSL 2022 selepas kemenangan ke atas KL Wildcats. Pada perlawanan akhir, Johor merakam kemenangan 50 berbalas 40 dengan pemain kebangsaan N. Najwa Azizan cemerlang mengumpul 45 mata untuk membantu pasukannya menjulang trofi kejuaraan. Seperti diduga, pertemuan Johor Jewels dan KL Wildcats di pentas akhir berlangsung sengit sejak dari awal lagi. Set pertama 15 mata yang diraih N. Najwa meletakkan Johor di kedudukan selesa mendahului dengan mata 17-8. KL cuba mengejar pada set kedua namun tambahan 13 mata peribadi N. Najwa meletakkan Johor semakin selesa dengan kedudukan 31-20. Set ketiga, kebangkitan berjaya dilakukan KL dengan Diana Sabadini mengutip 13 mata peribadi. Namun permainan kemas selain tambahan 10 mata N. Najwa menyaksikan Johor gah melengkapkan pertarungan dengan keputusan 50 berbalas 40 sekaligus mengesahkan gelaran juara musim 2022 menjadi milik mereka. Kaksi MotoGP Belanda, Litar Assen menyaksikan tunggangan mantap pelumba Ducati Francesco Bagnaia muncul juara. Ini gelaran kali ketiga buatnya selepas kejayaan di Sepanyol dan Itali. Bermula di petak utama, ada misi peribadi yang dibawa Francesco Bagnaia selepas dua perlumbaan berturut-turut dia gagal menamatkan saingan. Bagaimanapun Bagnaia diberi saingan hebat pendahulu semasa pelumba Yamaha Fabio Quartararo yang bermula di petak kedua. Peluang mula terbuka buat Bagnaia apabila Quartararo terjatuh di pusingan kelima selepas berlanggar dengan pelumba Aprilia Alex Espargaro. Cuba untuk meneruskan cabaran, Quartararo akur apabila tersingkir pada pusingan ke-12 selepas sekali lagi terbabit kemalangan. Perlumbaan terus dikuasai Bagnaia untuk muncul juara sekaligus meraih gelaran ketiganya musim ini. Turut berpesta kejayaan sulung pelumba rookie Marco Bececchi dari pasukan Muni VR46 Racing yang menamatkan saingan di tempat kedua. Untuk kedudukan keseluruhan, Bagnaia kini naik ke tangga keempat mengutip 106 mata. Tangga teratas kekal milik Quartararo dengan 172 mata. Paparan aktiviti kita semula sampah lautan di Australia mengakhiri Buletin Didik. Saya Tarushdi Muhammad Nazri. Salam hormat dan kita jumpa lagi.